Izinkan saya memetik satu peringat dari ucapan bajet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 28 lalu di Dewan Yang Mulia ini seperti di bawah. Kerajaan ini hakikatnya tidak pernah menjanji bulan, bintang maupun cengkewala. Kita tidak pernah melakar lukisan yang pada hari ini tampak mulut-mulut dan indah, tetapi sebenarnya berupa racun yang berbisa. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita tetap menceritakan kebenaran biarpun kelak. Kita tidak pernah mendodoi rakyat dengan lipu lara, tetapi sebaliknya sentiasa menawarkan penyelesaian serta kepimpinan bitara terhadap segala permasalahan rakyat. Datuk Yang Di-Pertua, duka cita dimaklumkan bahawa ada pihak-pihak yang menyatakan ini adalah bajet dan rakyat, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilemparkan dengan pelbagai tuduhan atau name calling. Memang betul bajet ini adalah yang terakhir sebelum PRU 13. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri juga menyatakan bahawa ini adalah bajet terakhir sebelum PRU 13. Kepada saya, Datuk Yang Di-Pertua, sama ada bajet ini adalah bajet pilihan raya atau tidak, itu tidak penting. Apa yang penting ialah semua lapisan rakyat, warga mas, warga kota, pemuda-pemudi, nelayan, pekerja swasta, pejabat kerajaan, petani, driver taksi dan lain-lain menikmati hasil bajet 2013 ini. Pada sesi 2012 juga, ejakan yang sama dilemparkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, walaupun hakikatnya ialah beliau jauh dari membuat apa-apa keputusan mengenai PRU 13 sehingga kini, dan kita masih berbahas di sini. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingatkan oleh ramai warga Wangsa Maju supaya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana apa yang dimuatkan dalam bajet 2012 berserta bajet 2013. Saya sendiri terkejut dengan bajet 2013 setelah menyadari diri bahawa semua lapisan rakyat dapat menikmati bantuan, kemudahan dan keistimewaan yang diberikan oleh kerajaan. Sekali lagi terima kasih tidak teringat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di waktu yang sama, saya amat berharap rakyat menolak politik of hatred yang tidak sihat, yang dapat kita lihat dan kerap mendengar ungkapannya. Pada amnya kita semua ingin membangunkan negara kita dengan baik supaya ia terus makmur dan aman. Untuk ini, kita semua perlu bersepadu mendukung apa jua usaha dan langkah dalam proses nation building ini. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menarik perhatian kepada semua rakyat bahawa kita perlu berwaspada dengan apa yang dibuktikan di mana organisasi asing, khasnya dan atau Samaritan asing sebagai George Soros memberi bantuan kewangan yang besar kepada organisasi tertentu yang sentiasa mempolitikkan segala isu dalam negara ini. Untuk tujuan apa? Untuk nak destabiliskan negara kita. Organisasi tertentu tidak akan berhentikan kegiatan yang tidak sihat mereka selagi agenda bos mereka tidak dicapai. Kan? Betul tak? Dan organisasi ini kita pun tahu, representatifnya pun ada di luar bersama dengan pemerintah. Kita tahu news portal yang mana kita pun tahu, ya, ada di luar. Tak payah nak sebut nama lah. Saya pun rasa malu nak sebut nama tu, ya. Datuk Yang Di-Pertua, kita tidak boleh membiarkan perkara ini berterusan kerana kepentingan dan kestabilan negara akan terjejas. Saya merayu kepada
kerajaan supaya mengambil tindakan keras demi kepentingan dan kestabilan negara kita. Saya amat hairan kenapakah Bank Negara Malaysia selama ini tidak tahu dana asing telah disalurkan kepada organisasi tertentu, sedangkan semua dana yang masuk ke dalam negara kita perlu dimaklumkan kepada Bank Negara Malaysia seperti butil-butilnya dan tujuan-tujuannya. Kita hantar duit 20,000 pun kena maklum kepada Bank Negara, wang masuk pun kena maklum kepada Bank Negara. Tetapi dalam hal ini, perkara ini, Bank Negara masih tertidur. Undang-undang ataupun sengaja tertidur mungkin. Undang-undang yang sedia ada seperti Akta Action Control pun boleh mengawal perkara ini, tetapi Bank Negara tidak mengambil tahu perkara ini sehingga dikesan melalui media. Ini menunjukkan kelemahan Bank Negara yang kerajaan perlu mengambil tindakan supaya keadaan sedemikian tidak berlaku lagi. Saya berharap Kementerian Kewangan dapat menjelaskan kenapakah Bank Negara tidak tahu dana yang besar masuk ke negara tanpa dikesan ataupun tanpa dilapor, dan apakah tindakan yang telah ataupun akan diambil terhadap perkara ini terhadap organisasi tertentu. Datuk Yang di-Pertua, setiap usaha dan tumpuan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah ke arah melaksanakan dasar-dasar beliau seperti satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan dan lain-lain. Untuk apa? Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlu melihat kejayaan pelaksanaan dasar-dasar itu bukan untuk diri sendiri beliau, tetapi untuk kesejahteraan rakyat keseluruhan. Saya amat berani menyatakan tanpa ragu-ragu di Dewan Yang Mulia ini bahawa beban yang ditanggung oleh beliau adalah amat berat sekali. Kerana apa? Kerana beliau adalah anak kepada Perdana Menteri kedua yang dikenali sebagai bapa pembangunan negara. Ianya seolah-olah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah ditakdirkan untuk bertanggungjawab menyambung segala usaha murni ayahndanya yang tidak tercapai ketika itu kerana Allahyarham Tun Abdul Razak meninggal dunia dalam usia yang agak muda. Datuk Yang di-Pertua, boleh jelaskan? Yang kata dulu. Kau sebenarnya wadi kalau keluar nak ucap ni. Tuan Yang di-Pertua, saya mendengar dengan teliti ucapan daripada Wang Semaju tentang cara pembangkang untuk menggambarkan satu perkara yang cukup buruk tentang negara kita. Saya minta pandangan yang berhormat daripada Wang Semaju. Di tangan saya ini ada statistik yang saya minta daripada bahagian unit statistik, bahagian pengurusan rekod dan teknologi maklumat Ibu Pejabat SPRM. Pembangkang mengatakan bahawa Barisan Nasional ini korup, rasuah dan sentiasa mengembar-gemburkan cerita ini. Maka saya minta dari segi pandangan rakyat di negeri-negeri yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat, saya nak beritahu kepada Yang Berhormat Wang Semaju, untuk Kedah tahun 2006 aduan yang dibuat oleh orang awam kepada BPR pada waktu itu hanyalah 14 kes. Di tahun 2007, 7 kes. Setelah Pakatan Rakyat mengambil alih Kedah pada tahun 2008, kes aduan rasuah dan salah guna kuasa melonjak kepada 77 kes. Tahun 0954, tahun 2010 127, tahun 2011 153. Pulau Pinang Yang Berhormat, tahun 2006 hanya 16 aduan, 2007 2 aduan, tahun 2008 tahun mereka memegang Pulau Pinang. Saya tidak mengatakan apa-apa kerana ini adalah aduan rakyat. 64. Selangor sekejap saja. Selangor tahun 2006 28, tahun 2007 28 aduan,
Masuk tahun 2008 sampailah sekarang ini 100 aduan setiap tahun. Jadi dua pertanyaan tadi. Pertamanya, sewaktu mereka memerintah, aduan daripada rakyat mengenai salah guna kuasa dan juga rasuah di negeri-negeri yang dipegang oleh Pakatan meningkat. Yang kedua, saya minta pandangan yang berhormat. Saya pasti inilah aduan-aduan ini yang telah meningkatkan indeks transparansi perception index kita, sebahagian besar daripadanya. Minta pandangan yang berhormat. Ya, itu sistem CAT lah. Ya, dia kata account apa pula Koki Arian Tokong pula ni yang baru pula, saya tak tahu. Yang saya tahunya dia untuk apa, transparency, accountability dan apa tu. Ya memang saya tahu bahawa di dalam Selangor kita tak pernah pergi jauh, ya. Tak soal pasir saja. Saya amat meneliti soal kes pasir itu. Banyak corruption dalam itu semester kumpulan semester sastra. Dan satu syarikat, banyak corruption di sana. Pegawai buat laporan, pegawai memberikan surat, tetapi tidak ada tindakan diambil. Ya, itu amat jelas. Semuanya cakap tersebut. Ya, adanya tangan jari dituduh kepada orang lain, 3 jari dituduh kepada mereka sendiri. Itu memang jelas. Ini dua sama aja lah, kita tahu. Terima kasih Kota Beluk, ya. Itu angka yang diberi, saya tak tahu, tapi kalau itu angka yang betul, memang itu satu fakta yang amat jelas, ya. Datuk Yang Pertua, saya amat yakin, saya nak sambung lah dengan ini. Saya amat yakin, oleh itu apa yang dilalui sekarang ialah seolah-olah yang amat berhormat Perdana Menteri tidak boleh, atau untuk saya tidak akan gagal dalam melaksanakan warisan dan perjuangan yang dimulakan oleh ayahanda beliau. Dan saya amat yakin, Datuk Ali Pertua, roh ayahanda beliau sekarang tenang dan aman bersemadi di dalam alam kubur. Begitu juga Tuhan akan melakukan perkara yang sama terhadap ayahanda saya, kerana Tuhan amat berkuasa mengetahui yang mana kaca dan yang mana permata. Saya amat bersimpati bila melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bekerja siang dan malam ke sana dan ke sini bersama rakan-rakan perjuangannya. Tetapi pelbagai tuduhan juga dilemparkan terhadap bajet 2013, di mana semua rakyat, lapisan rakyat telah menikmati kemudahan dan juga semua wang-wang yang diberi kepada mereka daripada wang emas dan kepada budak sekolah. Saya mendapati rakyat jelata menyokong dasar tersebut, tetapi mereka tidak berapa senang dengan segelintir Little Napoleon di dalam kerajaan, institusi kerajaan, khasnya di GLC, yang menjelikan kerana puak-puak sebeginilah yang dengan gelaran sebagai Tan Sri, Datuk, dengan pendapatan mereka yang amat mewah, ataupun dengan gaji berpuluh ataupun beratus ribu ringgit sebulan. Puak-puak inilah yang lupa diri dan sentiasa dalam keadaan lalai serta mabuk dengan kuasa-kuasa besar dan gaji yang lumayan mereka. Puak-puak sebeginilah yang Little Napoleon juga telah menganggapkan mereka ini bos kepada rakyat jelata. Tingkah laku ini telah memberi kesan negatif kepada dasar-dasar tersebut. Ya, rakyat didahulukan. Untuk mereka, rakyat dikebelakangkan. Itulah moto mereka, itulah dasar mereka. Seperti di kes TMB, saya dapat aduan daripada rakyat kerana mereka dipaksa untuk menandatangani satu surat pengakuan bahawa mereka curi elektrik. Kalau mereka tidak menandatangani itu surat pengakuan, bekalan elektrik di rumah mereka akan dipotong.
Dan orang ni dipaksa sign, orang ni pun sign. Tapi orang yang sign surat ni bukan nama di dalam atas meter elektrik di rumahnya. Di rumahnya ya, meter elektriknya adalah isterinya. Tapi mereka itu TNB, saya menulis surat minta supaya ini boleh dibincang dan atau dikurangkan atau boleh di negotiate. Kerana mereka ni adalah innocent dengan ini. Tak peduli, tak ada jawapan. Tak apa. Bawa ke mahkamah. Rakyat ni pula datang. Takut, tak ada wang nak bayar. RM12,000. Saya telefon ke pejabat di kawasan di Kepung, Datuk Aziz. Memang mereka ni sibuk. Little Napoleon bapak ni sibuk. Meeting sini, meeting sana. Saya letak telefon number, nama saya sebagai ahli yang berhormat daripada Mahkamah Besar Maju. Sila balas telefon saya supaya saya boleh nak maklum perkara ni, nak minta tolong kepada bos rakyat ni. Ni pegawai Little Napoleon GLC ni. Tak ada return call, tak peduli. Kita pula telefon ke pejabat, lebih tinggi, tapi lebih kurang sama juga. Ini sikap gini yang kita tak boleh terima. Sikap yang begini akan menjelaskan imej kerajaan pusat. Kasihnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dengan dasarnya rakyat didahulukan. Kalaulah seorang ahli parlimen tidak dipedulikan, apatah lagi rakyat jelata, amat akal tipusan, lagi mereka kemungkinan meludah saja. Sikap begini perlu diberhentikan dengan segera. Khasnya GLC. Kerana syarikat ini adalah syarikat kepunyaan rakyat, bukan kepunyaan khazanah. Tapi masalah kita kenapa? Masalah kita kerana puak-puak GLC ini, pemimpin GLC ini dilantik oleh puak-puak Little Napoleon di khazanah juga. So, bagaimana? Kalaulah kita ada Little Napoleon di khazanah, memang dia akan melantik Little Napoleon di bawah itu syarikat lain. So, inilah masalah. Saya cadangkan bahawa khazanah ini di bawah satu jabatan, satu kementerian, ya, supaya mereka ada menteri yang bertanggungjawab di sini. Kita tak mahu mereka ni melalui pejabat sini, kementerian ini, kementerian itu. Kita nak ketua khazanah ini adalah di dalam dewan ini. Kita tak mahu chairman ke apa, satu kementerian jaga khazanah sahaja, supaya menteri itu mesti ada di parlimen mendengar apa yang berlaku. Kalau tidak, Little Napoleon ini ada immunity. Dia tak peduli apa yang kita sebut. Sebab itulah baru kita ada masalah yang baru lepas. Itu share swap antara Asia dan MAS. Kita tengok banyak ada cooperation antara dua-dua syarikat, tapi tak ada share swap. Tapi ini ada share swap. Swap masuk kocek itu. Ya. Tapi alhamdulillah lah, kita bersyukur. Kerana apa? Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhentikan atau reverse share swap ini. Dan saya harap Datuk Ahli Ketua, Little Napoleon di khazanah yang bertanggungjawab melahirkan share swap antara MAS dan AirAsia pada tahun lepas, jangan lagi melakukan perkara sebegini yang hampir menjahanamkan penerbangan negara MAS. MAS ini bukan satu penerbangan biasa. MAS ini adalah satu institusi negara, satu ikon negara. Matlamat MAS pertama bukan hanya keuntungan sahaja, kerana sebagai satu institusi negara MAS perlu melaksanakan tanggungjawabnya kepada negara melalui kerajaan. Baru-baru ini saya menghadiri
Commonwealth Parliamentary Association Conference di Colombo, Sri Lanka. Pada masa yang sama, Tourism Malaysia menganjurkan Malaysia Fest di Colombo untuk mempromosikan Malaysia di Sri Lanka. Saya dimaklumkan Datuk Yang Di-Pertua bahawa MAS membawa penari-penari tradisi Melayu, Kadazan, Cina dan India, pemasak makanan Malaysia dan alat-alat promosi dengan percuma ke Colombo. Yang tu airline yang lain mainnya dalam surat khabar aja. Asia mana ada? Tak ada. Ya, kalau ada kepentingan dia nak lah. Kerana hancurkan MAS, memang dia akan pergi. Saya amat menghargai sumbangan yang diberikan oleh MAS kepada negara Malaysia selama ini. Pada semua masa, MAS tidak pernah mengabaikan tanggungjawab terutamanya, iaitu perkhidmatan kepada negara. Yang ini kita mesti memberikan satu sokongan baik sokongan keras kepada MAS, dan juga kepada AJ Ahmad Johari, ya, CEO yang sekarang. Sebab saya tahu beliau yang arahkan tindakan ini diambil. Hantarkan makanan juga kepada Colombo untuk meraihkan itu Malaysia Fest di sana, tanpa mengambil kira sama ada MAS untung atau tidak. Kerana itulah tugas MAS yang terutama untuk menjaga imej negara kita. Datuk Yang Di-Pertua, walau bagaimanapun, saya amat hairan kenapakah pada Februari 2012, selepas Sheswap tersebut, Little Napoleon ini di dalam MAS melantikkan Ogilvy and Mather dan Lando Associates, LANDOR Associates dari United Kingdom untuk melaksanakan rebranding dengan penukaran warna corporate MAS dari warna biru dengan warna merah kepada biru muda atau pale blue, yang untuk orang Cina memang orang Tionghoa mereka tak setuju. Ini warna yang itu for mourning of the death. Dan designing dengan izin of the logo baru MAS tanpa kelulusan lembaga pengarah MAS dan kerajaan. Ini adalah satu perkara yang penting. Nak tukar logo perlu dapat kelulusan, tapi tidak. Pada bulan Mei 2012, lembaga pengarah MAS baru meluluskan pelaksanaan rebranding dan warna corporate MAS tersebut. Dari sini nampaknya lembaga pengarah ini adalah sebuah badan untuk rubber stamping saja. Cop, buat apa? Bayar dengan gaji allowance yang tinggi, mereka dah rubber stamping. Mereka mesti ambil perhatian bahawa perkara ini, nak tukar logo, nak tukar corporate color, ini adalah satu perkara yang penting yang perlu dapat kelulusan daripada lembaga pengarah dahulu. Kemudian dapat kelulusan daripada kabinet. Nampaknya ahli lembaga pengarah MAS sebagai Tan Sri Asman Yahya dari SCOMI dan Tan Sri Tan Boon Peng dari IJM adalah amat rapat. Sebagai kedua-dua syarikat mereka ini, SCOMI dengan IJM, ada apa ni? Hubungan rapat seperti mana yang dilaporkan dalam bursa itu Business Star hari ini. Itu dengan tajuk, dengan izin, SCOMI has a solid partner in IJM. Begitu juga kedua-dua syarikat ini adalah solid partner juga dalam lembaga pengarah MAS. Apa ini? Satu perkara yang sama aneh. Di sini mereka ada solid partner, dalam MAS pun mereka ada. Tak adakah orang lain boleh jadi lembaga pengarah MAS kecuali orang dari SCOMI dan juga IJM? SCOMI ini memang hebat, kita sudah tahu siapa ya dalam itu bawah SCOMI. Ya, siapa yang Muhammad sana tahu, menteri-menteri itu tahu juga. Untuk maklumat yang ahli-ahli yang hormat, sebelum ini
Pengurusan MAS pernah memohon untuk menukar logo MAS, tapi tidak dibenarkan oleh kerajaan. Kali ini logo MAS baru diguna pakai di badan A380 tanpa kelulusan kerajaan. Saya dimaklumkan bahawa jumlah rebranding dan designing tersebut adalah amat besar. Saya berharap kerajaan dapat memberikan jumlah kos yang perlu dibayar oleh MAS kepada Ogilvy Mehta dan Lando Associate kepada Dewan pada masa Menteri menggulung. Dan juga Datuk Yang di-Pertua, saya ingin tahu kenapakah walaupun share swap tersebut telah diriba Perdana Menteri, tetapi kuncu-kuncu yang tidak berkelayakan yang parachuted dalam MAS masih ada dalam MAS seperti Azari Dahlan, CEO MAS Engineering. Inilah ada seorang yang tidak layak menjadi CEO, sehingga kini masih tiada apa-apa tindakan diambil. Sampai hari ini di bawah MAS Engineering tiada business plan, tak ada apa plan. Apa? Ni gaji buta. Sebab beliau ni ada tak qualified, tak ada standard. So saya harap kementerian itu perhatian. Dan satu lagi mengenai dengan LSG Skychef Ibrahim Sendirian Berhad. Ahli-ahli yang berhormat sedia maklum saya telah beberapa kali membangkitkan perkara ini di Dewan Yang Mulia. Saya juga pernah meminta MAS membatalkan kontrak catering yang belat sebelah yang selama 25 tahun, ya, dan menilai 6.25 bilion ringgit. Bilion, bukan bilion. Ahli-ahli yang berhormat sedia maklum bahawa syarikat LSG Skychef Ibrahim ini dimiliki oleh Tun Haji Ibrahim bin Haji Badawi. Tuan Haji Ibrahim ini adik kepada siapa? Menteri yang mantan yang berhormat Menteri Kewangan 2 ahli tasik Beluga amat faham dalam perkara ini kerana beliau yang terlibat pada masa MAS menandatangani kontrak belat sebelah ini untuk tempoh 25 tahun. Ya, kita tahu tasik Beluga ni amat fasih. Sampai hari ini tak pernah jarang nampak beliau ada di sini. Tiap-tiap tahun MAS kena bayar lebih kurang 300 juta ringgit Datuk Ahli Ketua untuk catering kontrak ini. Harga-harga untuk semua barangan dan servis adalah non-negotiable dan dengan harga yang amat tinggi. Bayangkanlah MAS dicaskan harga secucuk sate ayam RM2 dan daging RM3.20. Harga ini lebih harga mineral mungkin RM10, RM20 sebotol. Itu mineral MAS lah, dengan botol MAS. Bukan MAS Malaysian Airlines System, MAS Gold. Harga ini lebih tinggi daripada hotel 5 bintang Datuk Yang di-Pertua. Harga untuk barangan yang lain pun amat tinggi daripada harga pasaran. Padahalnya MAS beli makanan ini melalui bulk buying dengan mereka. Jadinya harganya perlu lebih rendah, lebih murah. Tetapi di bawah kontrak berat sebelah ini MAS beli dengan harga yang amat mahal sekali. Keadaan ini adalah satu punya yang telah menjadi salah satu yang telah menjadikan MAS kerugian besar. Dengan apa-apa business plan yang bagaimana baik pun, jika kontrak berat sebelah ini tidak dibatalkan, kerugian MAS akan berterusan dan kerajaan perlu sentiasa membendung masalah kerugian MAS. Datuk Yang Ketua, saya berharap kerajaan dapat menjelaskan kenapakah khazanah pada masa yang material membenarkan MAS memasuki kontrak catering yang berat sebelah tersebut dengan LSG Skychef Ibrahim Sendirian Berhad, dan sama ada khazanah akan mengarahkan pengurusan MAS untuk mengambil tindakan untuk membatalkan kontrak catering yang berat sebelah tersebut kerana kontrak ini menjejaskan kepentingan MAS. Datuk Yang di-Pertua, baru-baru ini saya diberitahu bahawa Expedia, EXPEDIA, iaitu sebuah syarikat dari Amerika, memula beroperasi di Malaysia sebagai online travel agent yang menggunakan sijil akreditasi daripada
AirAsia Go Holiday Sendang Berhad. Ini sebuah anak syarikat AirAsia. Saya percaya Expedia ini tidak mempunyai permit KKKP, iaitu Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan pada masa itu, untuk menjalankan perniagaan online di Malaysia. Pejabat perniagaannya adalah di Symphony House dengan itu Tan Sri Asman Yaya juga, itu pengarah Damas. Saya dimaklumkan bahawa semua travel agent sama ada online atau tidak perlu ada permit KKKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan. Saya juga dimaklumkan bahawa kementerian tersebut akan mengambil tindakan keras terhadap mana-mana travel agency beroperasi tanpa permit KKP tersebut. Saya sudah meneliti laman web Expedia Malaysia dan mendapati bahawa ia tidak mempamerkan nombor permit KKKP di dalam laman webnya. Saya percaya Expedia ini tiada ada permit. Oleh itu saya ingin bertanya kepada Kementerian Pelancongan, kenapakah tiada tindakan diambil terhadap syarikat ini? Yasin bangun yang mat, tapi yang mat boleh. Saya nak habiskan ini sebab minta maaf lah, sorry. Datuk Ketua, ramai rakyat juga mempersoalkan kenapa ramai warga asing dari pelbagai negara bekerja di Malaysia walaupun mereka memasuki negara kita dengan hanya memiliki pas lawatan sosial. Sebagai perbandingan ahli-ahli yang berhormat, semua patut maklum bahawa di Singapura, warga Malaysia yang diberikan pas yang sama hanya boleh berada di sana selama 14 hari. Sementara jumlah untuk setahun pula tidak boleh melebihi 90 hari. Oleh kerana jumlah rakyat asing yang menjalangunakan kuasa pas lawatan sosial, mereka dipercayai amat besar di negara kita. Kementerian Dalam Negeri perlu menggarangkan Jabatan Imigresen untuk bertindak dengan lebih tegas dan berkesan untuk menangani masalah yang serius ini, juga yang boleh mengunggah keamanan jika ia tidak dibendung. Saya pernah membangkitkan perkara ini di Dewan Yang Mulia ini juga, dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri bersetuju untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Tapi sampai saat ini saya tahu tak ada apa-apa tindakan. Saya ingin meminta Yang Berhormat Menteri dapat memberi penjelasan terhadap perkara ini, kerana ada ramai warga Singapura meninggal dan bekerja di Malaysia dengan berpuluh-puluh tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, puluh-puluh tahun, dengan permit lawatan sosial ini saja. Mereka sampai 3 bulan keluar ke Singapura atau balik ke Singapura atau ke Thailand dan sebagainya, dan kembali di sini. So di immigration, di checkpoint, kita boleh berkesan kenapa ini social pass sudah berpuluh-puluh kali cop dah, mesti berhentikan. Kenapa kamu dah masuk ke negara kita tapi tak ada tindakan? Ya, habiskan yang mat. Ya, saya nak tolong Datuk Yang Ketua. Datuk Yang Ketua, pelantikan Datuk Bandar yang baru memang dinanti-nantikan dan dialukan oleh warga kota Kuala Lumpur dan juga warga di BKL sendiri. Sebagai bekas pegawai tinggi di Kementerian Wilayah Persekutuan yang juga berhubung kait dengan hal-hal di BKL, saya yakin Datuk Bandar sekarang kita adalah seorang yang penuh berwawasan dan berpengalaman. Tetapi setelah 3 bulan merajui di BKL, nampak gaya Datuk Bandar kita seperti masih menikmati tempoh berbulan madu, honeymoon, sehingga sekarang belum ada satu pun pertemuan rasmi atau tidak rasmi antara beliau dan ahli-ahli parlimen di wilayah persekutuan. Masalah harian yang warga kota terpaksa berdepan, nampaknya banyak masalah yang belum diselesaikan dengan berkesan ataupun tidak diselesaikan langsung. Pejabat kawasan di BKL di Wangsa Maju wujud tidak lebih seperti pejabat pos sahaja. Aduan diterima dari rakyat, tetapi pada amnya tidak nampak tindakan susulannya.
Ada kalanya pejabat perkhidmatan saya berperanan seperti mandor yang mengeja kaki tangan di BKL untuk memastikan mereka berusaha untuk membetulkan keadaan yang menjadi gunggutan warga kota. Call center pula perlu bertindak tidak lebih daripada operator telefon saja, sehingga pengadu mengalih kepada pejabat saya untuk meminta bantuan. Saya sendiri juga pernah membuat aduan bagi pihak penduduk mengenai kontraktor yang ditugas oleh DBKL, tetapi keadaan tidak berubah kerana tiada tindakan susulan diambil oleh DBKL, seperti Sevel at Melawati. Berapa kali saya sendiri buat laporan, tak ada tindakan. Saya perlu SMS Datuk Bandar, barulah ambil tindakan dengan fine. Itu menunjukkan satu kontraktor friendly di BKL kita. Sedikit Datuk yang Ketua. Nampaknya portret Datuk Bandar dan digantung di pejabat di BKL masih tidak mencukupi, Datuk yang Ketua. Warga Wangsa Maju telah menyaksikan bahawa sekarang portret Datuk Bandar kita ni juga ada di dalam banner ahli politik untuk open house. Ini menunjukkan bahawa Datuk Bandar sekarang ni amat minat menayang potret-potret beliau. Kemungkinan beliau takut warga kota tidak mengenali beliau, atau beliau ingin memberi notis kepada rakyat bahawa beliau adalah salah seorang politik, ahli politik baru akan bertanding dalam pilihan raya tak lama lagi. Ini adalah amat tidak siap dan ini akan memberikan gambaran buruk kepada DBKL dan kerajaan persekutuan. Saya berharap Menteri Wilayah Persekutuan dapat memberi penjelasan kenapakah perkara yang ditimbulkan khasnya sama ada portret-portret Datuk Bandar dimasukkan dalam banner ahli politik dan keadaan yang saya sebut tadi, dan juga pasar dana kota yang lebih kurang daripada jam 8 sampai pagi tiap-tiap malam, ataupun sekarang 5 hari. Katanya nak pindah, sudah setahun tak ada dipindah. Dan bilakah mereka akan dipindah? Kerana apa? Kerana rakyat di Wangsa Maju sudah bosan dan fed up kerana ganggu kacau dan banyak masalah sosial yang telah nimbul dalam perkara ini. Datuk Anji Ketua, adalah menjadi harapan saya bahawa apa yang dilakukan oleh Little Metropolitan ini akan menggagalkan usaha murni kerajaan yang bertujuan untuk mewujudkan susuana kehidupan yang memanfaatkan rakyat. Saya berharap Yang Berhormat Perdana Menteri tidak akan berputus asas jika sekalipun beliau mungkin merasakan bahawa bukan kesemua mereka yang bertanggungjawab untuk membantu melaksanakan keputusan kerajaan bertugas dengan cemerlang serta penuh tak setia. Dan dengan ini saya mengakhiri dengan ucapan saya dengan menyokong bajet ini dan harap 2014 ada bajet yang sama. Terima kasih Datuk Menteri Ketua.